Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang saya hormati. Yang berhormat pengerusi majlis, yang berhormat Presiden UMNO, yang berhormat bapa-bapa menteri, ahli-ahli Exco UMNO, dan sekalian yang hadir. Pada hari ini, saya rasa tugas utama saya ialah untuk membentangkan kepada saudara-saudari bagaimanakah kes rayuan Datuk Seri Najib berakhir di Mahkamah Persekutuan tanpa beliau diberi peluang langsung untuk membela diri melalui peguam yang dilantik. Kedua, oleh kerana perkara ini juga ada kait yang rapat. Apakah ada merit dalam kes rayuan SRC oleh Datuk Seri Najib? Kenapa saya hendak kaitkan kedua-duanya? Sungguh pun merit tidak didengar langsung di Mahkamah Persekutuan. Ialah ini, saya terdengar kabar-kabar angin yang mengatakan adakah kemungkinan Datuk Seri Najib cuba sengaja untuk memperlengahkan kes rayuan di Mahkamah Persekutuan. Adakah mungkin itu sebabnya adalah mungkin kesnya itu tidak bermerit. Jadi saya nak kaitkan kedua-dua ini untuk menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa itu tidak betul sama sekali. Dan saya akan mula dengan menceritakan sedikit saja, tidak banyak, berkenaan dengan merit kes ini, dan kemudian saya akan menceritakan sama ada proses rayuan di Mahkamah Persekutuan ini telah dijalani dengan adil atau tidak. Segala proses untuk mengutarakan rayuan Datuk Seri Najib dalam SRC ke Mahkamah Persekutuan telah disiapkan oleh saya sendiri dan dibantui oleh peguam-peguam firma saya seramai tidak kurang 8 orang semuanya. Kita telah pun file notis rayuan pada 8 Disember 2021, iaitu pada hari yang sama keputusan Mahkamah Rayuan diputuskan. Petisyen rayuan bertarikh 25 April 2022 yang mengandungi lebih daripada 94 sebab-sebab yang kukuh yang boleh membuatkan rayuan ini amat bernas dan akan berpihak kepada Datuk Seri Najib. Ini saya ingin tekankan, 40 daripada 94 sebab-sebab ini pada pendapat saya terlalu kuat di dalam inti partinya, dan saya berpendapat tiap-tiap satunya daripada 40 itu memang berdaya untuk menjayakan rayuan Datuk Seri Najib dan untuk mendapatkan pelepasan dan pembebasan beliau. Ini saya harus tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya nak beri 1, 2, mungkin 3 contoh-contoh merit yang saya pasti tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah dengar dan mungkin akan terkejut pada petang ini. Sebab ini tak payah kita jadi peguam, tak payah pergi ke sekolah undang-undang 4-5 tahun pun tak payah. Sebab apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan ini, tuan-tuan sendiri dapat membuat keputusan. Ya, sama ada keadilan telah pun diturunkan kepada Datuk Seri Najib dalam semua pembicaraan ini. Pertama, ingin saya tarik perhatian tuan-tuan dan perempuan bahawa kesemuanya ada 3 corak pertuduhan dalam kes SRC. Satu, apa yang dikatakan salah gunakan kuasa, iaitu conflict of interest punya situation ni, iaitu Seksyen 23 Akta MACC. Kedua, dikatakan pecah amanah. 3 pertuduhan. 3 pertuduhan sebab satu pertuduhan melibatkan 10 juta dan kemudian dipecahkan semuanya berjumlah kepada 42 juta. Jadi 3 pertuduhan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Yang akhir sekali ialah AMLA. Sekarang ni semua kes ada AMLA.
Apa pertuduhan pun dia masukkan AMLA. Macam AMLA ni sesuatu macam kita makan nasi mesti ada kari, ya. Jadi MACC buat macam tu. Selalu apa-apa kes pun ada AMLA juga. Now, tarikh-tarikh dikatakan berlakunya kesalahan Seksyen 23 itu, ini mustahak tuan-tuan dan puan-puan dengar dan ingat. Tarikh Seksyen 23 punya kesalahan kononnya ialah 7 Ogos 2011 dan 11 Disember 2012. Kenapa dua tarikh? Sebab ada 4 bilion pinjaman daripada KUAP yang dipecahkan 2 bilion di dalam tarikh-tarikh yang saya sebutkan tadi. Okey, jadi dia hanya 2011, 2012. Itu mustahak. Walhal penerimaan masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib di dalam pertuduhan yang kita sebutkan tadi ialah 42 juta bermula daripada Disember 2014. 3 tahun setengah, ya. Berlanjutan hingga Februari Mac 2015. Dalam tuduhan Seksyen 23 yang dikatakan berlaku pada 2011 dan 2012, dia katakan Datuk Seri Najib telah masuk di dalam kabinet, mengambil bahagian untuk membuat keputusan dalam kabinet untuk mendapatkan garanti kepada SRC untuk meminjam 2 bilion dan 2 bilion daripada KUAP. Dan sebagai upah untuk Datuk Seri Najib, ia dijanjikan 42 million. Now, pertama saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, dalam judgement ataupun keadilan yang diturunkan oleh hakim pertama, dia katakan Datuk Seri Najib ialah seorang yang amat berkuasa. Dia boleh buat apa saja, ya, sebab dia Perdana Menteri. Jadi saya tanya tuan-tuan dan puan, adakah masuk akal untuk meluluskan 4 bilion ringgit seorang Perdana Menteri hanya dapat upah 42 million, iaitu 0.001%. Saya tak pernah dengar cerita macam ni. That's one, yang tak masuk akal. Kedua, dia katakan ini adalah satu salah gunakan kuasa. You masuk dalam kabinet, you participate untuk you dapat habuan 42 million. Kenapa habuan ini, kalau betul, diterima 3 tahun setengah selepas mesyuarat kabinet? Bukankah kalau Datuk Seri Najib ini sebagai Perdana Menteri, orang yang begitu berkuasa, bukankah dia patut bagi tahu SRC, okey, aku buat ini, tapi aku mau duit ini selepas saja kamu terima. Mana ada bribery? Dia kata saya buat favor sekarang, saya akan terima habuan saya 3 tahun setengah selepas itu. Tak masuk akal langsung. That's important, ya. Itu amat mustahak untuk saudara-saudari balik dan fikirkan, perlukah kita pergi ke fakulti undang-undang, belajar undang-undang, sebab ini tak masuk akal langsung. Alright? Jadi inilah sebabnya saya katakan dalam mahkamah, dia tidak mengikut the pathology of corruption. Saya tak pernah dengar satu kes pun seumur hidup saya 46 tahun di dalam bidang ini, tak pernah dengar satu kes pun yang mana kes bribery atau salah gunakan kuasa di mana saya terima habuan 3 tahun setengah selepas saya buat favor. Ya, tak masuk akal. Okey, itu satu. Now, kedua, saudara-saudari sekalian, ini juga akan mengejutkan saudara-saudari. Mungkin saudara-saudari tak dapat mengikut cerita yang sebenarnya sebab pihak media mungkin oleh sebab tidak dapat ikut cerita yang terungkai dalam mahkamah, ataupun ada media yang sengaja tidak melaporkan. Jadi saya ceritakan sekarang. Untuk tiap-tiap jenayah, dia ada 2 perkara. Satu, dia katakan perbuatan. Dalam bahasa Inggeris dia kata act ataupun actus. Mesti ada perbuatan yang dilakukan.
Kedua, perbuatan itu mesti diikuti ataupun didahului dengan intention ataupun mens rea ataupun niat jahat. Kedua-duanya mesti ada selari. Kalau tak ada, tidak ada jenayah. Okay? Now, dalam kes kita ini, perbuatan sahaja tidak boleh dibuktikan oleh pihak pendakwaan. Perempuan akan terkejut bila saya cerita benda ni. Dalam kes ini, ada 6 apa yang dikatakan scan ataupun photostat copy arahan daripada SRC untuk bank bertindak untuk kreditkan sesuatu dana ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Okay? Now, 6 dokumen ini, semuanya 17. Yang lain tidak ada kena-mengena, tetapi dia boleh menceritakan macam mana SRC dijalankan ataupun di management dia macam mana. 6 scan copy ini yang melibat 3 pertuduhan yang terjumlah kepada 42 million ini, bila Datuk Subuh memberi keterangan. Datuk Subuh adalah seseorang sahaja yang memberi keterangan dalam kes ini. Sebab yang lain semuanya pendakwaan tidak mahu panggil. Ya, termasuk Jolo, termasuk Nick Faizal dan sebagainya. Jadi bila Datuk Subuh duduk dalam peti saksi, saya tanya kat dia. Saya tunjuk kat dia, saya flashkan atas dinding. Saya tanya dia, adakah itu tanda tangan Datuk? Dia kata ya. 2 tanda tangan ada di situ, 1 Datuk Subuh, 1 Nick Faizal. Mustahak Dia kata ya, itu tanda tangan saya. Kemudian saya tunjuk semua, satu persatu, dan saya tanya, dia kata dia, memang tanda tangan saya. Ketiga, keempat hingga keenam. Kemudian saya tanya dia, sekarang saya nak tunjuk. Saya ambil nombor 2, saya letakkan di atas nombor 1. Superimposition. Belum saya buat 6 lagi, Datuk Subuh dah mengelongsor turun. Dia katakan siapa pun tidak boleh tanda tangan begitu identical. Siapa manusia pun tak boleh buat begitu. Jadi saya tanya dia, what are you saying? Apa yang Datuk sedang nak ceritakan kepada mahkamah? Saya kata kepada dia, jangan pengsan lagi, saya nak tunjuk. Saya ambil nombor 3, saya tunjuk, saya letak atas 2 dan 1, 4 atas 3, 2, 1, dan seterusnya. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan, ialah dia menunjukkan signature itu adalah satu. Is identical, bukan sama. Bukan similar, dia sama. Jadi, saya tanya dia, adakah ini tanda tangan kamu sekarang? Dia kata no. Dia kata tidak ada manusia yang boleh sign 6 kali begitu sama. Tak boleh. Jadi saya tanya ke dia, macam mana signature ini ada dekat bank? Dia sendiri buka mulut, dia kata ini mesti cut and paste. You see? Jadi di dalam management SRC memang ada member-member management, termasuk Jolo yang memang selalu masuk dalam management SRC. Jadi apa yang berlaku ialah tanda tangan Datuk Subuh disimpan dalam komputer, cut and paste, dan dia dimasukkan kepada mana-mana dokumen yang perlu dikemukakan kepada bank. Itulah sebabnya bank telah membayar ataupun mengkreditkan daripada SRC kepada akaun Datuk Seri Najib. Okey? Jadi siapa yang mengantarkan duit itu? Ini perbuatan. Actus reus. Bukan lagi niat, belum masuk lagi niat. Dah kelang kabut. Okey? Now, bukan itu saja. Mengikut bank, selepas dalam 48 jam, apa yang diantar kepada bank kena follow up dengan original dokumen.
yang ditandatangan oleh orang yang berkenaan. Dalam kes ni, Datuk Subuh dan Nik Faizal. Jadi, saya tanya pada bank, mana ada original dokumen? Ini arahan kamu. Dia kata dalam 17 tu, hanya 2 dia orang terima. Saya kata, okey, tunjuk yang 2. Bila saya ambil yang 2 tu, saya flash lagi sekali atas dinding. Saya tanya Datuk Subuh, ini kamu punya tanda tangan ke? Dia kata, no. Dia sendiri kata, ini macam siput babi yang gemuk. Dia kata, tanda tangan tu. Dia katakan, tanda tangan saya, dia narrow. Ini bukan tanda tangan saya. Now, tuan-tuan fikirkan, ini adalah dokumen yang original, yang seharusnya sama dengan salah satu daripada 6 dokumen tersebut. Dia berlainan. Jadi ada orang di SRC, bila bank pressure, dia kata mana original, terpulang pada mana officer dalam bank. Orang ni dah takut, dia pakai tenyeh saja, free hand, dia copy signature Datuk Subuh. Okey, itu bukan sahaja yang berlaku. Pihak pendakwa pula, dia nak cuba, dia katakan okey, Tan Sri Shafie dah tunjuk magic di sini. Dia kata macam mana kalau kita tunjuk, tanya tengok macam mana Nik Faizal punya signature pula. Jadi satu ajaran utama, kalau tak tahu jawapan jangan tanya soalan. Pendakwa raya tanya. Jadi kita ambil lah, tunjuk Nik Faizal punya signature. Tuan-tuan percaya dah tidak? Nik Faizal punya tanda tangan juga cut and paste. 100% identical dalam 17 signature tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya, macam mana kita boleh tuduh Datuk Seri Najib dalam 42 million ini bahawa kononnya dia ada kuasa begitu sangat, dia boleh direct kepada directors ataupun management untuk transfer 42 million ini dalam bentuk 3 transaksi kepada akaun beliau. Langkah pertama tidak boleh dibuktikan oleh pihak pendakwa. So that's very critical. Now, yang saya tunjukkan tadi, yang saya ceritakan tadi, hanya 2-3 perkara saja. Dan yang lagi satu yang saya rasa harus saya juga beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan, begini. Datuk Subuh semasa memberi keterangan, saya tanya dia, saya kata, Datuk beri keterangan bertulis semuanya 5 kali. Dia kata ya. 2 kali sebelum pilihan raya 2018. Dia kata ya. Dia dah kelang kabut sebab dia tahu saya tahu. Jadi saya kata dalam 2 keterangan itu, Datuk Subuh kata ini bukan tanda tangan Datuk Subuh. Dia kata betul. Kemudian selepas pilihan raya, Datuk dah lari kelang kabut merata tempat dan MACC tangkap Datuk. Dia kata betul. 3 kenyataan bertulis Datuk, semuanya berlainan daripada yang 2 yang Datuk beri. Dia kata betul. Jadi saya tanya sekarang dengan cerita yang saya bandingkan di dinding tanda tangan tu, yang mana cerita yang betul? Dia kata pihak MACC tak tunjuk tanda tangan saya macam Tan Sri tunjuk. Kalau pihak MACC tunjuk kepada saya akan kata ini bukan tanda tangan saya daripada awal sampai akhir. Jadi saya tak tahu yang dia tunjuk itu bukannya original tetapi photostat atau scan copy. Right? Ini cara pihak MACC membuat siasatan. Satu lagi contoh saya nak tunjuk sebab Datuk Seri Khair pun ada sini, jadi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan perempuan. Salah satu daripada isu-isu ialah sama ada Datuk Seri Najib ada mens rea ataupun niat jahat. Intipati kedua. Sebab dalam keterangan beliau, iaitu dalam dia punya pembelaan, dia kata duit memang masuk dalam akaun saya. Sebab ini adalah duit yang dijanjikan oleh King Abdullah daripada Saudi, dan ada sesuatu mesyuarat yang telah pun berlaku pada satu masa. Saya lupa tarikh yang sebenarnya. Dan kita bawa keterangan yang begitu kukuh yang menunjukkan memang ada mesyuarat tersebut yang dihadiri bukan saja oleh King Abdullah, dia punya 2 assistant, termasuk dia punya
ahli penterjemah bahasa. Datuk Seri Khair pun ada. Jamil Khair. Datuk Seri Jamil Khair pun ada situ. Datuk Seri Anifah Aman berada di situ. Ambassador kita iaitu Syed Omar Al-Sagaf juga ada di situ. Kesemuanya memberi keterangan dalam mahkamah mengatakan memang ini berlaku. Selepas mesyuarat agak formal sedikit, mereka ke hadapan di tengah hall. Masa itulah ada janji yang dibuat oleh King Abdullah. Dia kata bukan sebab dia sayang sangat Datuk Seri Najib. Let me tell you this. Tapi dia sayang cara Datuk Seri Najib menjagai Malaysia, sebab pada masa itu tuan-tuan dan puan masih lagi ingat bahawa kita ada Arab Spring pada masa itu yang sudah mula nak berlaku. Negeri Saudi Arabia takut perkara yang sama mungkin berlaku sebab banyak tempat dah mula berlaku. Dah berlaku di Indonesia, dah mula berlaku di Southern Philippines dan juga di sekian-sekian tempat di Thailand. Jadi dia bagi tahu menerusi orang yang menterjemah, katakan Malaysia dia anggap sebagai satu negeri yang agak tidak ekstrim dari segi enforcing of Islamic values, dia kata. Jadi dia kata dia akan beri pertolongan kepada Datuk Seri secara persendirian supaya Datuk Seri dipulangkan balik menjadi Perdana Menteri Malaysia di dalam election yang akan datang. Ini janji dia. Tapi dia tak bagi tahu berapa banyak. Kemudiannya Datuk Seri dipahamkan bahawa lebih kurang 1 bilion Amerika akan dihantar. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan sebab kita tahu kerajaan Saudi umpamanya di Pakistan dia hantar 9 bilion US umpamanya di Indonesia dan merata-rata tempat, dan cara penghantaran duit-duit ini adalah secara senyap-senyap, bukan dengan menunjuk-nunjuk, ya. Dan kadang-kadang dia datang dengan cara syarikat-syarikat, bukan menerusi treasury daripada Saudi. Jadi bila dia balik, duit lebih kurang 1 bilion US masuk dalam akaun dia, yang menjadi 2.6 bilion ringgit. Masa itu exchange rate lebih kurang 2.6 bilion. Jadi dia punya pembelaan, dia katakan, saya mana tahu 42 bilion ni datang daripada mana? Sebab daripada awal hingga akhirnya saya sangkakan ini adalah duit-duit yang datang daripada donation Saudi. So itu dia punya pembelaan. Dalam dapatan Hakim Nazlan semasa membuat penghakiman, dia boleh katakan sungguh pun 3 menteri memberi keterangan, 1 ambassador memberi keterangan. Dia boleh katakan oleh sebab ada sedikit perjanggahan, sama ada itu berlaku pada 13 hari bulan atau pada 12 hari bulan. Bulan yang sama, 13 atau 12. Dia boleh kata oleh sebab itu ini tidak berlaku. Ya, tetapi bila dia menerima keterangan Datuk Subuh, dia boleh kata begini, Datuk Subuh dah kalang kabut berkenaan dengan keterangan beliau. Dalam dapatan Datuk Nazlan ini, dia mengatakan bahawa orang tua ni dia sakit, dia baru baik stroke, tapi dia baik stroke dah 3 tahun dulu. Dia katakan mungkin orang ni tersilap cakap. Now you imagine that, ya, bayangkan cerita yang begitu kukuh ditendangkan, cerita yang mengarut dia terima, dan dia sendiri buat alasan untuk Datuk Subuh. Now, saya tak mau lagi panjang sangat berkenaan dengan ini. Saya nak isu yang pertama yang mustahak, iaitu bagaimana kes Datuk Seri Najib berakhir di Mahkamah Persekutuan tanpa beliau diberi peluang. Now, seperti yang saya katakan, segala petition, notis semuanya kita dah masuk.
Dan bukan saja itu, kita juga diberi arahan oleh Datuk Seri Najib. Dia katakan begini, dia cara persendirian beritahu sini, dia kata Syafi, you telah membela saya dengan begitu baik, tetapi kita kalah di Mahkamah Tinggi. Kita kalah di Mahkamah Rayuan. Jadi bagaimana kalau kita ambil satu QC untuk bekerjasama dengan kamu supaya kita boleh majukan satu rayuan yang lebih kukuh. Itu sebabnya kita ambil QC, bukan sebarangan QC. QC ini dianggap sebagai 4 tahun berturut-turut dia digelari sebagai the top silk in the UK. Silk ni ialah QC lah. The top QC dalam bidang fraud, cheating, theft dan sebagainya. Dalam bidang yang kita perlukan. Walau bagaimanapun kita buat permohonan ini ditendang dalam Mahkamah Tinggi. Tuan-tuan dan puan cuba fikirkan, seorang QC yang begitu berpengalaman dan kualifikasinya yang begitu tinggi tidak dibenarkan masuk untuk membela Datuk Seri Najib. Salah satu sebabnya, bukan sebab Mahkamah Tinggi, salah satu sebab objection yang ditimbulkan oleh pihak Peguam Negara dan Majlis Peguam ialah QC Mat Saleh ni tak boleh cakap bahasa Melayu. Cuba fikirkan, ini Peguam Negara masuk dalam mahkamah cerita merepet. Ya, mana QC yang boleh cakap bahasa Inggeris, bahasa Melayu? Perkara ini telah pun diputuskan dalam satu kes yang saya buat juga, satu kes nama Jeffrey Robertson Queen's Counsel, di mana Mahkamah Persekutuan kata, in short lah, dia kata jangan merepet. Mana boleh QC dia nak bercakap dalam bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu. Dia QC daripada England, kita ambil kepakaran dia untuk menolong kita di dalam mahkamah. Benda ni dah memang kukuh, tetapi Peguam Negara, Majlis Peguam yang tidak malu langsung boleh majukan such an argument. Ya, alright. Now, jadi Datuk Seri Najib rasa lebih hampa sebab QC yang dia berkendakkan bekerjasama dengan kita juga telah ditendang. Jadi dalam keadaan begitu, Datuk Seri Najib telah didampingi oleh peguam-peguam lain termasuk Datuk Zaid yang ada dengan kita di sini, Zaid Ibrahim. Jadi begini terjadi, ya. Katakan bagaimana kalau kita lihat dengan perspektif yang lain. Jadi Datuk Seri Najib kata mungkin itu kita boleh buat. Tengok apa perspektif yang ada, cara baru. Jadi oleh itu, atas cadangan peguam yang baru, dikatakan semua peguam yang lama diberhentikan. Okey? Kemudian peguam-peguam baru termasuk peguam bela, peguam cara dilantik. Dia buat ini bukan untuk melewatkan rayuan. Ini mustahak. Dia buat ini supaya satu second opinion ataupun cara yang berlain yang mungkin dapat dilihat oleh orang lain, oleh peguam lain. Now, bila ini berlaku? Ini berlaku pada kalau tak salah saya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Julai kan? Dalam bulan Julai pertukaran ini berlaku. Semasa pertukaran itu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya ada tidak lebih daripada 18 hari untuk perbicaraan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Now, mustahak ditekankan di sini dalam keadaan manapun. Dan saya katakan ini, dan saya berani kalau ada orang lain di sini atau di luar yang katakan saya tak cerita benar, tak ada kes yang saya pernah lihat di mana peguam baru yang mengambil alih, di mana anak guam
berhajat untuk mendapatkan khidmat peguam baru, tidak diberikan masa untuk peguam baru membaca, mengkaji kes tersebut, dan kita harus tahu bahawa kes ini melibatkan lebih kurang 220 jilid. 220 jilid ni saudara-saudari, tiap-tiap satu jilid 3,5 inci. Ya, kalau saya nak suruh Datuk Zaid Ibrahim baca, saya ingat biji mata dia pun terjatuh. Kalau bagi dia seminggu, 2 minggu, tak boleh. Memang tak boleh. Ya, kalau saya baca, sebab saya buat kes tu mungkin 2 bulan. Tetapi orang baru 4-5 bulan. Jadi satu permintaan untuk ditangguhkan kes ini dibuat. Tidak dibenarkan oleh mahkamah daripada mula. Alright? Sebelum perkara ini berlaku, bulan Julai juga, awal bulan Julai, saya telah pun membuat satu permohonan di Mahkamah Persekutuan. Semuanya cara jujur. Ini mustahak tuan-tuan dan puan-puan kaji. Permohonan ini ialah satu permohonan yang mengatakan Hakim Nazlan telah ada konflik of interest, di mana tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu, sebelum menjadi hakim, beliau adalah menjadi ketua peguam, iaitu General Counsel dan Company Secretary. Company Secretary dalam bahasa perundangan ini di corporate section bukanlah company secretary yang biasa. Dia ni mesti peguam. Dia jaga segala corporate matters of the company, in this case Maybank. Dan beliau juga seperti yang saya kata ialah ketua peguam bagi Maybank Group, bukan Maybank saja, Maybank Group. Dalam hal ini apa yang terjadi ialah kita dapat tahu bahawa orang yang mencadangkan SRC, supaya SRC ini diincorporatekan, ialah Maybank sendiri, bukan Datuk Seri Najib. Dalam keputusan Hakim Nazlan, dia katakan Datuk Seri Najib sengaja incorporate SRC ini untuk tujuan tamak beliau, iaitu tujuan korupsi beliau. Jadi SRC digunakan sebagai satu vehicle untuk mendapatkan wang-wang haram. Walhal dia sendiri tahu bahawa SRC adalah satu cadangan daripada Maybank Invest, di mana beliau tahu sebab beliau adalah ketua peguam. Itu satu. Kedua, tuan-tuan dan puan ingat bahawa 42 million yang saya sebut tadi, kita dapat tahu ianya bukan diterbitkan ataupun dia punya source tu bukan daripada 4 bilion wang kuap itu. Ianya daripada 140 million, di mana satu lagi syarikat nama PPD, iaitu Putra Perdana Development, memperolehi daripada Maybank. Dan pinjaman ini juga adalah di bawah kawalan dari segi undang-undang Nazlan. Okay, jadi banyak sangat benda-benda sedemikian yang Datuk Nazlan sudah ada pengalaman dalam Maybank, yang ini semestinya bererti bahawa beliau ada conflict of interest dan tidak boleh menjadi hakim dalam kes SRC. Satu lagi last point, beliau juga telah terlibat dalam satu lagi pinjaman yang amat besar, iaitu pinjaman 1MDB yang merupakan 4.17 billion untuk 1MDB membeli satu company yang melibatkan dalam energi. Ya. Now, pinjaman ini telah menjadi tak elok sebab 1MDB tidak bayar. 2 bilion telah tertunggak. Ya, 2 bilion telah tertunggak. Maka Board of Directors Malayan Banking telah pun direct mengarahkan kepada Datuk Nazlan supaya beliau mengetahui apa cara yang terbaik untuk recover the loan. Jadi bila beliau buat sedemikian, beliau secara automatik menjadi seorang saksi di 1MDB. Dan kalau kita dah tahu umpamanya perkara 1 dan 2 yang saya sebutkan tadi dan 3,
kita juga akan memanggil dia sebagai saksi dalam kes SRC. Itu berapa rapat kaitan antara Nazlan, Maybank dan SRC. Jadi kita minta supaya Mahkamah Persekutuan mengambil kajian ini, membuat satu keputusan bahawa Datuk Nazlan tak seharusnya mendengari kes di Mahkamah Tinggi. Dan apa dia impact? Impact yang sebenarnya ialah kalau mahkamah setuju, keputusan Datuk Nazlan di Mahkamah Tinggi akan tercemar, ianya akan dibatalkan. Jadi kalau ianya dibatalkan, tidak payah lagi kita dengar rayuan pertama dan rayuan kedua di Mahkamah Persekutuan. Tetapi saya terkejut bila saya file dokumen itu. Sepatutnya kes itu didengari, permohonan itu didengari lebih awal daripada 15 hari bulan Ogos. 15 hari bulan Ogos ialah untuk pendengaran rayuan bagi rayuan utama. Tetapi hakim di Mahkamah Persekutuan, I think Chief Justice sendiri telah pun menetapkan bahawa pendengaran permohonan itu juga didengari pada 15 hari bulan. Ini bermakna bahawa seolah-olah Mahkamah Persekutuan telah pun membuat keputusan sendiri akan menolak permohonan tersebut. Jadi ini amat menduka citakan sebab Mahkamah patut bertindak dengan tidak memerat mana-mana belah, independen, straight dan tidak ada apa-apa agenda yang ada. Ya. Last kali saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini amat mustahak oleh sebab satu postponement tidak diberikan kepada peguam yang baru. Pada lebih kurang 3-4 hari lagi nak habis rayuan, kita telah mendapati bahawa seorang yang bernama Datuk Zamani Ibrahim. Datuk Zamani Ibrahim ini adalah suami kepada Chief Justice, iaitu Tun Tengku Maimun. Kita tidak tahu bahawa semenjak kita kalah dalam pilihan raya, iaitu Mei 2018, 2 hari selepas kita kalah, dia telah mencaci dengan begitu dahsyat Datuk Seri Najib dan menuduh Datuk Seri Najib adalah punca kejatuhan Barisan Nasional sebab terlibat dalam 1MDB dan mencuri wang 1MDB. Datuk, saya baca ini saja kemudian saya wind up sebab ini mustahak. Jadi kita minta supaya Chief Justice Tun Maimun menarik diri semasa dia sedang mendengar. Okay. Jadi kita minta. Dan ini yang tercatat. Saya baca ini, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Seperti yang saya kata, tak payah buat undang-undang. Ini common sense. Ini Zamani punya Facebook yang saya keluarkan. Sekarang dia dah padamkan. Sebab dia tahu kita dah ambil. Sekarang dia dah padamkan. Dia kata begini, panjang tapi saya baca yang pendek je. On hindsight, it was Najib and his 1MDB debacles that broke the camel's back. The siphoning of the sovereign government's fund into his personal account was too much abuse in the eye of the public. 1MDB is a good project and need good management with no leakages. Then there is the GST, the anti-fake news bill that was rushed in Parliament. There was scant regards to the voice of the people. Ultimately, Najib paid the price at the polling booth. BN is now the opposition. I hate to be in the shoes of BN's MPs, the likes of KJ, Aziz and others. They now hold no public position to enable them cater for their constituent needs. It is a mixed feeling. Bitter, sweet, tinge of sadness, joy and happiness, fear, happy because Najib had been dethroned. Sad for the demise of UMNO. Dan the last one, the cream on the cake, mustahak. Dia ada poetic sikit. Dia kata, the crowd warned the 93 years old man
You better get inside, a storm is coming. The 93 years old man wryly smiled and replied, I am the storm. Fikir siapa 93 years old in 2018. Jadi dengan itu, saudara-saudari, saya harap ada satu masa yang lain, mungkin saya boleh cerita dengan lebih panjang. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih